Seterusnya, majlis dengan penuh takzimnya menjemput peserta yang mendapat undian ketiga. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Remaja berkualiti, bebas buli. Buli bukan penyelesai masalah. Buli pemusnah kebaruan rumah. Buli merajut maruah remaja. Belia benci buli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam pertemuan saya ucapkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini bersama saya Amirul Syafiq Ba'dum Talib dalam arena forum perdana remaja pada hari yang berbahagia ini. Hari ini kita akan mengungkap satu isu yang amat penting kerana ini melibatkan maruah, masa hadapan dan juga nama negara kita sendiri. Buli. Acap kali kita mendengar perkataan itu. Kita perlu tahu perkara ini bukan perkara yang perlu diperlekehkan kerana pada zaman sekarang ini kita sudah mendengar berbagai berita di media massa mengenai remaja yang semakin berani tanpa rasa malu untuk melakukan gejala ini sehingga sampai pada satu tahap remaja ini membuat keputusan yang mengejutkan semua pihak dengan memuat naik kegiatan mereka di laman-laman sosial seperti laman perkongsian video, blog dan sebagainya. Perkara ini membimbangkan semua pihak apabila walaupun didedahkan dengan pelbagai keburukan yang apabila kita tahu melakukan perkara ini kita mendapat pelbagai keburukan, tetapi inilah yang dikatakan sebagai mencurahkan air ke daun keladi apabila remaja semakin menjadi-jadi. Kita perlu mengkaji punca ini agar tidak menjadi darah daging kita dan menconteng arang ke muka warga pendidik, ibu bapa dan masyarakat. Bagi menangani punca buli ini, kita perlu mencarinya dan mengkaji, dan daripada punca inilah kita perlu mencari jalan penyelesaiannya. Seperti kata ungkapan, setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Jadi, tajuk forum kita pada hari ini ialah buli, punca dan jalan penyelesaiannya. Sebelum saya mengulas tajuk ini dengan lebih lanjut, lupa saya untuk memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Orang kata, tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal, jangan pula jatuh cinta. Ya, jadi di sebelah kanan saya, Saudara Ahmad Aizat bin Azman selaku Ketua Umum di Sekolah Agama Menengah Muhammadiyah Pekan Sabah. Apa khabar saudara? Di sebelah kiri saya pula, saudara yang nampak comel molek, iaitu Saudari Rafidah binti Muhammad Rasid yang merupakan Esko Biro Disiplin Asrama Puteri. Terima kasih saudari, sini bersama kami. Dan seterusnya di hujung sana nampak agak pendiam di situ, iaitu Saudari Fatimah Zahra binti Saifuddin yang merupakan ahli pembimbing rakan sebaya. Terima kasih saudari kerana sudi bersama kami pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengungkap atau lebih jauh untuk menelusuri topik kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan kepada saudara Aizat. Ramai yang memberi pandangan terhadap konsep buli ini. Jadi bolehkah saudara Aizat mendefinisikan konsep buli ini yang berlaku dalam kalangan remaja sekolah? Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang begitu manis madahnya sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, sudah terang lagi berseluruh gejala buli pada masa kini semakin kronik dan membimbangkan masyarakat Malaysia, terutamanya ibu bapa dan penjaga. Hadirin hadirat sekalian, sebelum rakan panel yang lain mengulas lebih lanjut mengenai tajuk ini, izinkan saya untuk mendefinisikannya terlebih dahulu. Buli, menurut Kamus Dewan, ianya dapat bermaksud sebagai mendera ataupun mempermainkan seseorang dengan tujuan untuk menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Manakala membawa maksud sebagai perbuatan
mempermainkan seseorang, terutamanya mereka yang lemah. Oleh itu, buli dapat diinterpretasikan sebagai satu perbuatan mendera ataupun mempermainkan seseorang dengan tujuan supaya mereka lebih takut dengan kekuatan yang ada pada seseorang yang lebih besar daripada mereka. Hadirin-hadirin sekalian, ini secara tidak langsung menyebabkan mereka yang lemah lebih mematuhi dan menghormati mereka yang lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Hadirin-hadirin sekalian, sebenarnya fenomena buli ini secara am dapatlah dikategorikan kepada dua. Yang pertama ialah secara langsung. Contoh yang dapat kita ambil ialah seperti memukul, mendera ataupun mengugut. Yang kedua pula ialah buli secara tidak langsung. Contoh yang dapat kita ambil pada kali ini ialah seperti mencerca, mengutuk ataupun mentertawakan rakan-rakan lain. Hadirin sekalian, saya suka untuk berkongsi dengan kalian mengenai buli secara khusus. Buli secara khusus dapat kita kategorikan kepada 5. Yang pertama ialah buli fizikal. Buli fizikal contohnya ialah seperti mendera ataupun memukul. Yang kedua ialah buli bahasa. Contohnya seperti mengutuk ataupun mencerca rakan-rakan lain. Yang ketiga pula ialah buli isyarat. Contoh yang biasa yang akan saya ambil pada kali ini ialah menunjukkan isyarat yang tidak senonoh. Yang keempat serta kelima pula hadirin sekalian ialah buli memulau dan buli peras perut. Persoalannya di sini, mengapakah gejala buli semakin hari semakin membarah dalam kalangan pelajar sekolah? Hadirin sekalian, ini sudah seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan, semakin merebak. Hadirin sekalian, tepuk dada anda dan tanya diri anda sendiri, apakah jawapan bagi persoalan ini? Kerana saya percaya setiap persoalan itu pasti ada jawapannya. Sekian sudah daripada saya serahkan kembali majlis kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih Saudara Aizat atas penerangan konsep yang arif lagi jitu. Seterusnya saya ingin bertanyakan soalan kepada Saudari Rafidah. Rakan sebaya merupakan salah satu golongan yang rapat dengan jiwa remaja ini. Jadi bolehkah saudari menerangkan bagaimana pengaruh rakan sebaya ini dapat menjadi pendorong remaja untuk melakukan kegiatan buli? Silakan. Terima kasih Daun Keladi. Saya Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita sedia maklum, punca berlakunya kes buli adalah berpunca daripada pengaruh rakan sebaya. Hakikatnya, pada zaman globalisasi ini, remaja lebih mengutamakan rakan sebaya dalam kehidupan mereka. Malah, ibu bapa dan guru sudah tidak lagi menjadi model dalam kehidupan remaja. Mereka ini lebih percaya dengan rakan seusia untuk berkongsi masalah kerana kurangnya perhatian daripada ibu bapa. Kebanyakan kes buli bermula apabila pelajar yang saiz badannya lebih besar dan tegak seringkali membuli pelajar yang saiz badannya lebih kecil. Kumpulan rakan sebaya ini kemudiannya akan memberi tekanan kepada rakan-rakan dalam kumpulan sehingga mendorong mereka agar mengikut tingkah laku rakan mereka yang suka membuli itu. Mari kita mengambil contoh kes buli yang telah menggemparkan negara suatu ketika. Muhammad Afiq bin Baharudin, pelajar tingkatan 1 di salah sebuah sekolah agama di Kuala Lumpur, Pahang, cedera akibat dibelasah sekumpulan pelajar senior sekolah tersebut hanya kerana keengganan Afiq memberi pinjam celik. Muhammad Afiq telah mengalami kecederaan yang parah dan kemungkinan akan lumpuh kerana kecederaan yang dialaminya berkaitan dengan saraf tunjang. Ironinya, kumpulan pelajar yang membelasah pelajar berkenaan hanya terikut-ikut dengan rakan sebaya dan ingin berseronok-seronok tanpa memikirkan risiko yang bakal diterima kelak. Hadirin sekalian, jelaslah bahawa pengaruh rakan sebaya merupakan punca dominan meledaknya gejala buli di sekolah-sekolah. Kembali kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada Saudari Rafidah atas penerangan beliau sebentar tadi. Baiklah, selain daripada pengaruh rakan sebaya, pengaruh media massa juga turut menjadi punca mengapa gejala ini terus berlaku. Jadi saya ingin bertanyakan soalan kepada Saudari Fatimatus Zahra. Bagaimana pengaruh media massa dapat mendorong remaja agar terjebak dengan gejala buli ini? Silakan. Terima kasih saudara pengerusi yang sentiasa aktif mengajukan banyak persoalan intelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Sebentar tadi, Tuan Pengerusi telah mengajukan persoalan mengenai pengaruh media massa turut menjadi punca berlakunya kes-kes buli. Saya yakin pengaruh media massa turut menjadi punca berlakunya kes-kes buli di sekolah. Hal ini nyata kerana majoriti drama dan filem yang ditayangkan di media massa syarat memaparkan dan mendedahkan aksi yang berbahaya kepada penonton-penonton. Sebahagian besar halayak penonton di Malaysia pula terdiri dalam kalangan kanak-kanak dan para remaja yang sedang meningkat pembesarannya dan memerlukan pantauan daripada orang dewasa. Adegan dan babak yang diminati pastinya akan ditiru oleh mereka tanpa mereka menyedari buruk dan baiknya akibat daripada perbuatan mereka itu. Justeru tidak hairanlah jika tayangan aksi dan filem mendapat sambutan hangat sehingga mencapai taraf pecah panggung dalam kalangan masyarakat. Sambutan hangat dalam kalangan penonton menyebabkan stesen-stesen televisyen berlumba-lumba untuk menyiar dan menerbitkan filem bercorak sedemikian. Maka tidak hairanlah yang menjadi paparan utama ialah adegan-adegan buli, terutama dalam filem-filem aksi seperti KL Gangster, Buli dan banyak lagi. Lambakan filem aksi seperti Buli, KL Gangster dan banyak lagi juga menyebabkan para remaja yang masih bersekolah boleh menonton filem ini secara mudah sekali. Jikalau keadaan ini tidak ditangani dengan segera, maka pastinya kejadian buli akan semakin meningkat dan mengganas di sekolah-sekolah di negara kita, memandangkan remaja cuba untuk menjadi hero di alam realiti pula. Wallahualam. Kembali semula kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada saudari Fatimah Zahra atas penerangan beliau yang begitu intelektual sekali. Baiklah, setelah kita berbincang mengenai punca, kalau ada hitam pasti ada putih. Jadi jika ada punca pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi berbalik semula kepada saudara Aizat, rasanya tidak cukup satu soalan saja. Saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Aizat. Bagaimanakah institusi pendidikan dapat memainkan peranan untuk menangani gejala buli ini secara serius? Silakan. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Tuan Pengerusi sebentar tadi yang telah bertanyakan soalan kepada saya berkenaan peranan institusi pendidikan dalam menangani gejala buli di sekolah. Baiklah hadirin sekalian, pada pendapat saya, institusi pendidikan memainkan peranan yang penting dalam menangani gejala buli di sekolah. Sebelum saya mengulas lebih lanjut, institusi pendidikan dapatlah ditakrifkan sebagai satu tempat formal individu menimba ilmu. Dan apabila di sana kita dapat mengetahui bahawa pendidikan memainkan peranan yang penting dalam menangani gejala buli di sekolah. Hadirin sekalian, pendidikan sekunder secara formal perlulah diberikan kepada remaja di sekolah agar mereka dapat melalui sendiri perubahan dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek sebagaimana yang telah diaspirasikan oleh falsafah pendidikan negara. Baiklah hadirin sekalian, suka untuk saya berkata di sini bahawa dengan pendidikan yang sempurna, ianya dapat membuka minda dan membentuk sikap serta kepribadian yang lebih teguh dan liberal. Akhir sekali ialah program yang memberikan penekanan kepada pendekatan penyelesaian masalah ataupun program anti-buli. Kita perlu terapkan ia ke dalam diri setiap pelajar agar ia mampu menjadikan seorang pelajar itu lebih ketahui apa buruk baiknya. Di sini juga kita perlulah menerapkannya di dalam kelas kerana kelas merupakan tempat paling banyak dan tempat paling kerap berlakunya gejala buli ini. Ingatlah hadirin sekalian, ilmu itu pelita hidup. Jika tiada ilmu, maka gelaplah masa depan hidup kita. Sekian sudah daripada saya. Kembali kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada saudara Aizat atas penerangan beliau yang cukup bernas sebentar tadi. Baiklah, kita semua tahu ibu bapa merupakan individu yang paling rapat dengan jiwa remaja dan memahami jiwa remaja itu sendiri. Jadi saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Lafidah. Bagaimana ibu bapa dapat memainkan peranan yang penting untuk memastikan remaja tidak terjebak dan terdorong untuk melakukan gejala buli? Terima kasih Tuan Pengerusi. Hadirin sekalian, pepatah Melayu ada berbunyi iaitu sesat di hujung jalan kembali ke pangkal jalan. Oleh itu, dalam usaha menangani masalah buli, peranan ibu bapa amatlah penting. Hal ini demikian
demikian kerana ibu bapa adalah asas pembentukan peribadi anak-anak. Memandangkan menentu buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai insan yang paling hampir dengan anak-anak, ibu bapa perlu memberi pendidikan agama kepada anak-anak sejak daripada kecil lagi. Langkah yang berkesan ini amat penting kerana pendidikan agama mampu melahirkan individu yang bermaruah dan mengamalkan budi bahasa yang mulia. Nantinya, ibu bapa mampu menghindarkan anak-anak mereka daripada gejala sosial ini, terutamanya buli. Hal ini bertepatan dengan pepatah Arab iaitu anak-anak umpama sehelai kain putih, ibu bapa lah pencerahnya. Pemantauan berkesan oleh ibu bapa dalam menangani gejala buli ini boleh dianalogikan seperti selimut yang menyelimuti tubuh ketika kesejukan. Jelasnya, dalam mengatasi kes buli ini, fungsi ibu bapa sebagai role model kepada anak-anak tidak dapat disangkal lagi dan wajar diberi penekanan agar mereka ini tidak dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hadirin, utamakan keluarga, semakin hari semakin sayang. Kembali kepada Tuan Penerusi. Terima kasih kepada saudari Rafida. Saya begitu tertarik sekali dengan hadis yang mengatakan anak-anak ibarat sehelai kain putih, ibu bapa yang mencerahkannya. Jadi ibu bapa cubalah terserah pada anda untuk mencerahkannya sama ada corak A, corak B, corak C ataupun corak batik. Baiklah, seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Fatimatus Zahra. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan pula untuk menangani gejala buli ini dan memastikan ia dapat dititik noktakan? Sila. Terima kasih Tuan Pengerusi. Hadirin hadirat sekalian, sebenarnya kadang-kala kita terlepas pandang akan tanggungjawab pihak kerajaan dalam usaha menoktakan gejala ini kerana kita asyik menumpukan kepada peranan yang lebih dekat dengan remaja. Kita perlu tahu pihak kerajaan juga bertanggungjawab dalam usaha mengatasi kejadian buli agar tidak terus menular dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan merupakan badan yang bertanggungjawab dalam usaha memastikan keselamatan dan keamanan sejagat terpelihara. Undang-undang yang sedia ada pastikan dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwajib. Hukuman yang boleh dilaksanakan ialah sebatan, penjara, dihantar ke pusat pemulihan dan dibuang sekolah. Sesungguhnya hadirin hadirat sekalian, pelajar-pelajar yang masih mentah mendengar saja perkataan hukuman, naluri semula jadi mereka akan menjadi gerun, apatah lagi ditambah dengan hukuman yang berat. Oleh itu, mereka akan cuba sedaya upaya untuk membendung niat mereka dalam membuli sehingga lama-kelamaan kejadian buli pudar ditelan masa. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menggembling tenaga dalam usaha mengatasi gejala ini. Sebagai contoh, jawatan kuasa petugas khas menangani gejala disiplin di sekolah ditubuhkan ekoran kematian seorang pelajar sekolah menengah di Negeri Sembilan akibat dibuli oleh sekumpulan pelajar senior di sekolahnya. Kerjasama pelbagai pihak dalam mengatasi gejala ini boleh diumpamakan seperti ke Bukit sama didaki, ke Lurah sama dituruni. Sekiranya langkah yang diambil berjaya meresapi nurani pelajar, maka pastinya kejadian buli tidak akan menjadi barah dalam masyarakat seperti api dalam sekam. Wallahualam. Terima kasih kepada saudari Fatimatus Zahra berkenaan peranan kerajaan dalam mengatasi perkara ini. Hadirin hadirat sekalian, di sini kita dapat simpulkan bahawa banyak punca dan banyak langkah yang boleh diambil dalam usaha menjadikan gejala buli sifar di setiap sekolah. Semua pihak perlu bekerjasama dan berganding bahu dalam menjadikan perbuatan yang melewati akal fikiran norma manusia dapat diatasi. Kerana apa? Kerana supaya kita dapat sedarkan pembuli ini dan pembuli itu dapat kembali ke pangkal jalan. Kita tidak seharusnya memandang sebelah mata perkara ini kerana sudah termaktub dalam hukum alam bahawa setiap individu dalam sesebuah negara terikat dengan undang-undang. Dan sesuatu yang dilakukan untuk membahayakan diri sendiri serta orang lain seringkali mendapat padah yang begitu buruk, bukan saja kepada diri sendiri malah juga pada ahli keluarga. Sekiranya kita tidak mengambil langkah drastik yang efektif, sudah pasti perkara ini akan menjadi darah daging dalam jiwa masyarakat muda. Bertindaklah sebelum nasi menjadi bubur, memandangkan insan yang tidak berdosa menjadi taruhan.
Terima kasih kepada ahli panel kita pada hari ini kerana sudi bersama kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, kita perlulah saling berkasih sayang antara satu sama lain dan tidak sakit menyakiti. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak beriman seseorang itu sekiranya dia tidak mengasihi saudaranya sendiri sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Terima kasih kepada hadirin hadirat kerana sudi mendengar pada hari ini. Harapnya tidak masuk dengan kanan, keluar tiga kiri. Saudari di ujung sana, ketawa bersama, menangis bersama. Jangan yang lain menangis di saat kita ketawa. Sekian saja daripada kami. Saya silakan panel hakim untuk mengajukan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahli panel yang kedua tadi ada menyebut bahawa tubuh badan yang besar merupakan punca utama berlaku gejala buli. Bolehkah ahli panel menjelaskan fakta ini dengan lebih terperinci bahawa gejala buli ini didominasikan oleh pelajar yang bertubuh besar sahaja? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel hakim atas mengajukan soalan berkenaan orang yang berbadan besar ini mendominasikan gejala buli ini dan kita perlu menerangkannya. Jadi saya rasa ahli panel kita yang pertama sudah bersiap sedia untuk memberi penjelasan beliau terhadap soalan ini. Silakan. Ya, terima kasih. Pada pendapat saya, bagi seseorang individu yang berbadan besar mendominasi gejala buli ini ialah, kita boleh ambil contoh di saya. Saya berbadan besar, berbadan tegap. Dan apabila seorang itu berbadan tegap, besar, mereka akan berasa diri mereka kuat. Dan mereka berasa bahawa orang lain adalah lebih lemah daripada diri mereka sendiri. Dan apabila itu jadi, mereka akan rasa bahawa mereka patut mengawal semua orang bawahan tersebut. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Aizat atas penjelasan beliau sebentar tadi berkenaan dengan berbadan besar seperti saudara. Baiklah, seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Rafidah berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh panel hakim. Adakah anda bersetuju atau anda ingin menambah pendapat yang dikatakan oleh ahli panel serta silakan. Saya berpendapat bahawa pelajar yang berbadan besar ini mendominasi kes buli. Saya bersetuju dengan pendapat panel pertama. Apabila pelajar yang berbadan besar melihat pelajar yang berbadan besar, mereka akan mengakui mereka ini hebat, mereka ini kuat. Oleh itu, pelajar yang berbadan besar ini akan membuli pelajar-pelajar yang berbadan kecil ini hanya kerana mereka fikir mereka mampu buat segalanya. Mereka adalah yang paling kuat. Kembali kepada kalkulasi. Terima kasih kepada saudari Rafidah. Seterusnya saudari Fatimah Zahra, ada ingin menambah? Silakan. Bagi pendapat saya menyokong ahli panel pertama dan kedua. Kekuatan dimiliki oleh seseorang dapat didominasikan sebagai orang yang suka membuli kerana bagi diri mereka, mereka akan merasakan diri mereka megah untuk membuli insan-insan yang berbadan kecil, dan mereka akan menganggap insan-insan yang berbadan kecil ini tidak mempunyai daya kekuatan untuk melawan mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli panel kerana memberi penjelasan terhadap soalan itu tadi. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa orang yang berbadan besar ini suka membuli orang yang berbadan kecil kerana merasakan mereka ada kuasa, mereka ada segalanya yang mereka buat sehingga kan orang di bawah berasa takut. Baiklah, sekian saja daripada kami. Sekiranya ada tutur bicara yang salah, harap dimaafi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Forum Remaja Peringkat Sekolah Menengah Daerah Sabak Benang pada tahun 2013. Dengan suara start lah. Masa saya dekat komputer saya buat betul. Keputusan ketiga bersama, iaitu
Sekolah Agama Muhammadiyah Pekan Sabah kepada peserta untuk mengambil hadiah. Malu dia cikgu. Dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Benar. Lebaran hampir terasa. Putusan Johan dan naib Johan akan diumumkan sebentar lagi. Naib Johan Forum Remaja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Sabak Benam tahun 2013 dimiliki oleh Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Perdana. Rendang sebab limu. Dan tidak disangka lagi, Johan Forum Ahli Sekolah-Sekolah Bersama ialah SNKA Simpang 5. Ramai. Kita punya ni siapa? Kita punya simpanan. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada pengurusi forum terbaik. Pengurusi forum terbaik disandang oleh pengurusi Sekolah Agama Menengah Muhammadiyah Pekan Sabah. Tahniahlah. Seterusnya, ahli forum terbaik. Ahli forum terbaik pula dimiliki oleh SSB. Sekolah Agama Muhammadiyah Pekan Sabah adalah ahli panel yang kedua. Tahniah. Terima kasih kepada Puan Ketua dan Tuan Haji Tuan kerana sudi sampaikan semangat kepada para hakim dan juga para pemenang. Di sini kau berdiri, berpijak di bumi, menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau terfikir alam penuh rahsia, anugerah yang maha esa? Berjalan bermusafirlah
Tiada beza warna